وعلى سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرج من الظلمات الوهم وتكرمنا بنور فهمه وتوضح لما أشرت فهم إنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم افتح علينا حكمتك ونشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, segala puji bagi Allah dengan rahmatnya, dengan inayah Allah subhanahu wa ta'ala, dihimpunkan kita di tempat yang paling mulia di atas muka bumi ini, iaitu di rumah Allah. Dan pada majlis yang mulia, iaitu majlis taman-taman syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pada bulan yang muda, iaitu bulan Sya'ban, dan mudah-mudahan disampaikan usia kita, kekuatan, kesihatan kita sampai ke bulan Ramadan dan rezekikan kepada kita untuk dapat beramal dengan sepenuhnya pada bulan Ramadan dan seterusnya hingga ke akhir hayat kita untuk menuju kepada insan hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan diterima segala amalan kita, ibadah kita, infak kita, wakaf kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengalir pahalanya ke liang lahat kita walaupun kita sudah kembali ke rahmat Allah. Dan mudah-mudahan dibangkitkan kita semua bersama dengan orang-orang yang Allah kasihi, orang-orang yang dikurniakan nikmat yang besar ke atas mereka, iaitu di kalangan para nabiyyin, para siddiqin, para syuhada dan salihin. Khususnya mudah-mudahan dihimpunkan kita semua bersama dengan yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam di syurga yang abadi insya-Allah. Amin amin amin. Allahumma razaqna amin. Alhamdulillah, kita sambung pengajian kita kitab Hidayatus Salikin pada bab yang kedua pada menyatakan berbuat taat dan ibadah yang zahir. Itu berhenti dekat bahwasanya barang siapa menyebut zikrullah, iaitu doa-doa yang dalam wuduk itu pada ketika ia mengambil wuduk, nescaya menyucikan Allah Ta'ala akan segala badannya. Dan siapa tiada menyebut zikrullah pada ketika ia mengambil wuduk, nescaya tiada suci daripadanya melainkan anggota yang kena wuduk itu jua. Betul, situ kita berhenti kan. Betul ya? Hadis dari hari Nabi Sallam dan iaitu berkenaan dengan sunat amalan sunat dalam berwuduk, meliputi doa-doa, ya, doa-doa dalam kita mengambil wuduk. Baik.
Jadi habis dah bahagian sunat-sunat wuduk ni, adab-adab ambil air semayang, adab-adab wuduk, termasuklah dengan doa-doa setiap anggota wuduk yang kita yang kita basuh itu. Jadi kalau kita ambil wuduk, dalam dalam bilik air kita ada tandas sama, kita bacalah dalam hati. Baca dalam hati ataupun kita baca terjemahan dia saja. Sebab kalimat Allah tu tidak boleh disebut dalam dalam tandas. Baca dalam hati. Terjemahan dia tak apalah. Seperti mana kita ambil wuduk jugalah. Sunat dalam kita berwuduk, kita baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamadatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Itu ketika kita mula nak basuh tangan tu, belum berniat lagi basuh tangan tu. Jadi sunat kita baca kalimat-kalimat tadi. Tapi kalau dalam bilik air kita ada tanda sama, kita baca dalam hati je lah. Jadi sampai ke basuh muka, kita berniat dalam hati, samalah. Dan bila kita keluar daripada bilik air kita, baru kita baca doa di mulut kita, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Itu kita dah keluar daripada bilik air kita. Tapi kalau ambil wuduk di sinki ataupun di tempat wuduk, tak ada tandas, kita boleh lafaz lah. Kita boleh lafaz lah di mulut kita. Baik. Jadi kita masuk sambungan kepada habis ke bahagian doa-doa ketika ambil wuduk ini, masuk pula tajuk makruh dalam wuduk itu 7 perkara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulu fi bidarain amin. Allahumma amin. Makruh dalam wuduk itu 7 perkara. Makruh ni maksudnya bila kita buat perkara-perkara makruh ini, dia tidak batal wuduk. Tidak batal wuduk. Cuma tidak adalah pahala sunat kepada kita. Buat perkara makruh ni tidak berdosa, tidak batal wuduk, tapi tidak mendapat pahala sunat. Jadi kita meninggalkan yang makruh, dapat pahala sunat. Baik, pertama makruh dalam wuduk itu 7 perkara. Yang pertama, memercikkan air daripada kedua tangannya. Memercikkan air daripada kedua tangannya. Dia percikkan air daripada kedua tangannya. Makruh. Yang kedua, menamparkan air ke muka dan ke kepala. Macam dalam kolah lah, kita tampar air kan, mercik orang lain pun kena basah. Kita pun basah, orang lain pun basah. Kenapa kita tampar air ke muka dan kepala? Ambil tampar, maksudnya buat begitu. Buat begitu, habis basah baju kan. Tak disuruh buat lagu tu. Ya, yang disuruhnya ialah ambil air elok-elok kan. Mula daripada atas. Kalau basuh muka lah, mula daripada atas baru turun ke bawah. Macam kita pesan pada siri yang lepas lah, ya. Sampai basuh muka ni kita pun barulah berniat. Ketika kita duk ambil air, tak ada air ke, tak ada air daripada pipe ke, ataupun kita baru nak angkat air daripada kolah ke, ya, tak ada air daripada pipe ke, kita cuma melafazkan saja, nawaitu wudu lillahi ta'ala. Itu sunat. Yang wajibnya di mana? Bila air sampai di muka, barulah hati kita berniat, saja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Jadi kalau air belum sampai di muka, kita dah berniat saja aku berwuduk kerana Allah, kena dalam hati. Air belum sampai di muka, itu tidak sah. Sebab dikatakan basuh tu ialah air tu sampai di muka. Sama juga dengan mengangkat hadas besar. Bila air sampai di kepala ataupun di mana badan-badan kita ni, barulah kita niat dalam hati kita mengangkat hadas besar. Begitu. Jadi ambil air sampai di muka. Setelah bersih dah muka kita daripada bedak dan sebagainya lah, dah neutral dah muka kita, kemudian kita berniat dan ratakan, jangan diangkat jari kita, tapak tangan kita daripada muka, jangan diangkat. Bikinkan sampailah habis. Sampailah habis kan. Jadi habis selesailah yang wajib tu. Jadi ambil kali yang kedua, itu dah sunat. Yang ketiga pun sunat untuk menyempurnakan lagi. Kalau kali pertama kita dah buat tidak rata lagi, kita dah angkat tangan, kali kedua tu masih lagi wajib. Sebab yang pertama belum rata. Jadi rata yang pertama tu barulah yang kedua tu jadi sunat.
Jadi makruh sini memercikkan air daripada kedua tangannya. Yang kedua menampak air ke muka. Buat begitu. Kan? Jadi makruh lah. Jadi basah, kita pun basah, orang sebelah kita pun basah. Ya. Tak disuruh menampak air ke muka. Mungkin masa tu mungkin zaman Syekh Imam Ghazali ke zaman Syekh Abdul Palimah rahimahullah ni ada yang buat lagu tu. Mungkin sekarang pun ada juga. Ketiga, mungkin ada orang yang faham lagu tu. Jadi tu disebut dalam kitab ni. Ketiga, berkata-kata sewaktu mengambil wudu, bersembang-sembang, bercakap-cakap. Tidaknya batal, tidak haram, tapi makruh. Kuranglah pahala fadilat wudu kita, kuranglah. Jadi jangan berkata-kata. Tapi kalau terpaksa, kita nak ada suatu sebab yang penting, tak apalah kan. Sebab perkara ini bukan membatalkan wudu. Berkata-kata sewaktu mengambil wudu. Yang tak naknya, wudu belum ambil lagi, air dah buka dah. Air dah buka, dia pun sembang lah. Kan? Dah 10 minit kat situ. Bukan sahaja makruh, bahkan boleh bawa haram sebab membazir air. Yang keempat, membasuh segala anggota daripada 3 kali. Ambil kali yang keempat jadi makruh lah. Jadi makruh. Kadang-kadang kita pergi layan was-was. Tak disuruh kita layan was-was. Kita ingat bila kita rasa nak was-was, kita ingat sunnah Nabi hanya 3 sahaja. Yang keempat, kelima tu makruh dah. Kalau lebih-lebih jadi haram dah pula dah. Jadi kita tidaklah layan was-was kita. Melebih membasuh segala anggota daripada 3 kali. Yang kelima, membanyakkan. Kadang-kadang bukan 3 kali pun, 1 kali tapi banyak sangat pakai air. Walaupun sekali, sama jugalah. Kelima, menumpahkan air. Membanyakkan, menumpahkan air. Sekira-kira lebih daripada hajat. Sebab kerana was-was jua. Kerana bagi orang yang was-was itu, syaitan menyukakan dengan mereka, dinamakan akan dia walhan. Dalam hati manusia ada 2 makhluk Allah. Satu, malaikat mulhim. Dia selalu mendorong kita perkara kebaikan. Itu dorongan daripada malaikat mulhim. Satu lagi ialah syaitan walhan. Dinamakan akan dia walhan. Jadi syaitan ini selalu mewaswaskan kita. Dalam semayang dia datang, masa wuduk dia datang. Jadi bagaimana kita nak buat? Jangan layan. Buat tak kisah sahaja. Jangan layan. Kalau kita layan, makin menjadi-jadi. Makin menjadi-jadi. Sampai jadi satu masalah, satu habit pula, satu masalah pula. Jadi jangan layan. Perkara ni dia mudah terjadi. Jadi kita ingat sunnah Nabi setakat 3 sahaja. Yang wajib sekali. Bila kita ingat ilmu, insya-Allah kita tidak akan layan. Dan insya-Allah dapat membasmi was-was. Yang keenam, memakai air yang terjemur pada matahari pada bejana yang menerima tukul, menerima karat pada negeri panas dan dipakai pada ketika panasnya itu. Ini nama dia air musyammas, air yang terjemur matahari, air musyammas. Kadang-kadang bukan saja bejana ni bekas, bukan saja bekas, bejana ni boleh juga kita faham tangki. Tangki yang hitam tu jenis apa dia? PVC. PVC kan. Tangki yang polin yang hitam tu. Ataupun yang besi pun ada kan setengah tu kan. Yang bukan benih besi, jenis keluli ke apa benda kan. Jadi maksudnya bila kita buka paip tengah-tengah hari dia panas. Itulah dia air musyammas lah tu. Dia tidaknya mustakmal, tidaknya bukan tidak sah wudu, tapi dia memudaratkan. Maka kita biarkan air itu berlalu. Biarkan dia berlalu. Satu surau yang saya pergi kuliah di di Kajang, Bandar Teknologi Kajang, Surau Insaniah, Bandar Tek, Hilpark, Taman Hilpark. Dia buat recycle. Air yang daripada kita ambil wuduk tu dia jatuh ke longkang. Longkang itu akan terkumpul ke satu bekas besar.
takungan. Daripada takungan itu, maka digunakan air itu untuk siram pokok. Ada tanam pokok di sekeliling surau tu. Dekat-dekat surau tu ada tanam pokok. Sayur ada, bunga ada, tebu ada. Jadi air yang dia guna untuk siram, air daripada lebihan wuduk yang mengalir ke longkang, kemudian ditakung ke dalam satu takungan. Kemudian dia boleh guna pipe sebab dia tinggi, kemudian turun tinggi, dia bawah tu rendah sikit, jadi boleh senanglah air tu ditakungkan, kemudian boleh diguna pipe untuk menyiram pokok. Itu cara yang baiklah diguna semula. Jadi tidaklah membazir air tu. Tapi kalau tidak ada sekalipun, air musyamas ni kita kena buang lah. Dia boleh memudaratkan kita. Basuh muka pun tak selesa, mandi pun tak selesa kan. Ini bukan seperti air shower. Shower bila kita sejuk kita pun panaskan air itu kan. Itu bukan air musyamas. Itu untuk mengatasi sejuk. Tak apa kan. Jadi yang dikatakan musyamas ni ialah air dalam bejana tu berkarat. Bejana tu berkarat. Jadi air dahlah dia panas, berkarat lagi. Tapi kalau plastik pun dia tak ada BPA. Kan BPA kan dipanggil kan, yang selamat daripada toksin tu kan. Jadi yang tu kalau plastik yang tak ada BPA, jadi di khawatir dia ada toksin ke ada apa benda lah kan. Kita buat minum pun dia tidak elok lah kan. Jadi buat wuduk pun samalah, air daripada plastik. Baik. Itu maksudnya dia tidaklah batal, tidaklah tidak sah, tapi makruh. Maksudnya dielakkanlah. Negeri panasnya macam negeri kita lah juga. Dan dipakai pada ketika panasnya itu. Itu air musyamas. Yang ketujuh, memakai air yang sangat panas atau sangat sejuk. Sejuk pun susah, sejuk macam kita pergi ke Cameron Highland ke Genting Highland ke Cameron Highland lah selalunya. Sejuk sangat, sampai nak ambil wuduk pun tak boleh, kena dipanaskan dahulu, panaskan bagi suam-suam kan. Itu makruh. Dan ketahui olehmu bahawasanya sekalian yang tersebut dalam wuduk itu ada dalamnya yang fardu dan ada dalamnya yang sunat. Jadi rukun wuduknya 6 perkara. Dia sebut bawah ni fardu, yang ni rukun wuduk tu 6 perkara. Jadi bila sebut 6 perkara ni semuanya fardu belaka. Yang sunat yang mana? Yang sunat tu ialah yang berada bersama dengan yang fardu itu. Itu dia pisah-pisahkan. Jadi contohnya, yang pertama, fardu wuduk, fardu yang ni rukun wuduk itu 6 perkara. Bila sebut fardu ataupun rukun ni tak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan maka tidak sah wuduknya. Macam solat lah, fardu solat, rukun solat ada 13 perkara. Tak boleh ditinggalkan salah satu daripada. Kalau ditinggalkan boleh batal sembahyang. Kalau terlupa ke apa ke, boleh dibuat lagi dalam sembahyang sebelum kita salam tu. Contoh kalau yang wuduk ni pula, pertama niat. Seperti dikatanya nawaitu raf'al hadas. Nawaitu raf'al hadas. Saja aku mengangkat, yakni menghilangkan hadas yang kecil. Atau dikatanya nawaitu raf'al hadasi istibahatis solat. Saja aku mengangkat hadas kerana mengharuskan solat. Okey. Dia ada beza dua ni. Nawaitu raf'al hadas, itu hadas saja. Kalau kita sebut hadas kecil tu nawaitu raf'al hadasi asghari. Saja aku mengangkat hadas kecil. Kalau mandi hadas besar, nawaitu raf'al hadasi akbari. Ada seorang tu dia tanya, "Ustaz, cuba dengar saya punya niat. Niat apa ni? Niat wuduk ni." Dia pun bacalah. Cuba baca. Dia baca nawaitu raf'al hadasi akbari lillahi ta'ala. Dia bertukar. Nak kata hadasi asghari, dia baca hadasi akbari. Hadas besar. Hadas besar tu mandi hadas, mandi junub lah. Jadi kalau bertukar asghari ke akbari ke, mudah saja. Ambil yang mudah. Nawaitu wudu'a lillahi ta'ala. Tak mau cakap kau bahasa Arab, cakap kau bahasa Melayu boleh? Boleh. Bukan jalan semayang. Saja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Boleh. Sebab nawaitu wudu'a lillahi ta'ala ke, nawaitu raf'al hadasi ke, nawaitu raf'al hadasi asghari ke, semuanya sunat belaka.
Jadi kalau sebut saja wudu kena ta'ala pun sunat juga. Sebab hak wajibnya di mana? Dalam dalam hati itu hak wajib. Jadi cumanya kenapa dilafazkan ni? Dilafazkan ni ialah supaya hati itu berdetik untuk sebut. Takut-takut kalau tak dilafazkan hati pula tak sebut. Itu jadi tak sah tu. Contohnya dalam semayang lah. Kenapa sunat kita sebut usalli fardhu maghrib ni? Supaya bila sebut usalli itu, bila kita takbir, hati kita pun menyebutkan sama saja aku semayang fardu maghrib. Kalau masa takbir hati tak sebut saja aku solat fardu maghrib, tidak sahlah. Jadi bila sebut usalli itu maksudnya hati kita akan sebut dalam takbir. Tempat solat, tempat niat solat ni dalam takbiratul ihram. Tempat niat wuduk ni ketika membasuh muka, air sampai di muka, kita pun hati pun sebut saja aku wuduk kerana Allah Taala. Ataupun saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Taala. Jadi nawaitu raf'al hadathi ini awal sebelum kita basuh muka tu kita dah boleh sebut dah. Masa kita basuh tangan boleh sebut dah. Sebab itu sunat. Tapi sebaik-baiknya semasa kita basuh muka lah, masa air tu kita tengah basuh, masa kita tak ada tangan, tak ada air kat tangan kita tu, kita boleh sebutlah nawaitu raf'al hadathi, nawaitu wudu Allah Taala, kita sebut mulut kita. Bila air sampai di muka, sahaja aku berwudu kerana Allah Taala, hati kita sebut. Jangan pula lidah sebut, hati tak sebut. Itu tak sah lah. Wajib hati tu wajib. Cuma lidah tu untuk mengingatkan hati, untuk menyebutkan, untuk meniatkan ketika itu. Dia ada tempat niat, dia ada waktu tempoh niat. Bukan sebarang-barang tempat. Tempoh niat. Macamlah puasa, tempoh niatnya daripada jatuh matahari, masuk waktu maghrib, sehinggalah kepada terbit fajar, masuk waktu subuh. Itu tempoh berniat puasa. Sama kan? Jadi tempoh berniat solatnya ketika Allahu Akbar takbiratul ihram. Tempoh berniat wuduknya ketika basuh muka. Kalaulah basuhan pertama tu lupa nak niat, basuhan kedua tak niat lagi, basuhan ketiga tu ujung-ujung baru niat, maksudnya itu baru kali pertama. Jadi satu dua lagi tak dikira wuduk lagi tu. Sebab apa? Tak ada niat. Jadi niat tu ialah pada permulaan. Niat itu ialah pada permulaan perbuatan. Sebab maksud niat ialah qasdu syai' muqtarinan bi fi'li. Qasdu syai' sengaja melakukan sesuatu muqtarinan serentak pada awal perbuatan. Dalam solat dipanggil muqaranah. Kalau solat muqaranah urfiyah, muqaranah kamaliyah, ada banyak muqaranah. Tu kalau solat, atau dia kena akil kalau solat tu ni mazhab Syafi'i lah. Mazhab tidak Syafi'i, dia boleh niat awal sebelum takbir, tu mazhab tidak Syafi'i. Mazhab Syafi'i dia nak betul-betul dalam antara A sampai Ba. Allahu Akbar, ketika itulah ada niat hati, saja aku solat fardu maghrib. Tambah ikut imam. Kalau berjemaah ikut imam. Yang pula berjemaah kata imam, jadi imam pula kan. Ramai imam pula. Berjemaah ikut imam ataupun jadi makmum. Wajib kena sebut, wajib kena niat ikut imam ataupun jadi makmum. Kalau tidak niat ikut imam ataupun tidak niat jadi makmum, tidak sah sembahyang kita. Sebab bila kita sembahyang berjemaah, kita mengikut perbuatan imam ataupun kita menunggu perbuatan imam. Jadi kalau kita tidak niat jadi makmum, tidak niat ikut imam, tiba-tiba kita menunggu perbuatan imam, itu boleh batal sembahyang. Jadi bab wuduk ni, permulaan wuduknya basuh muka yang wajib. Permulaan wuduk wajiblah basuh muka. Ketika itulah kita memulakan dengan niat. Yang basuh tangan tu apa dia? Sunat. Basuh tangan ni kata sunat ni, seperti sebut awal tadi dia kata, dan ketahui olehmu bahawasanya sekalian yang tersebut dalam wuduk itu ada dalamnya yang fardu dan ada dalamnya sunat. Yang fardu yang mana? Fardu yang rukun 6 perkara ni lah. Yang ni dimulai dengan niat. Niat tu di mana? Ketika awal basuh muka. Sebelum niat tu ada apa? Ada yang sunat. Apa sunatnya? Basuh tangan sampai ke pergelangan. Sebelum tangan tu ada lagi apa dia? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamadatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Itu doa untuk menakis waswas, untuk menolak waswas. Itu paling kurang. Ada sunat-sunat belakang. Basuh tangan. Basuh tangan, komo.
Dan sunat lagi juga bersugi. Tu sunat lagi tu, bersugi. Siapa yang solatnya dengan bersugi, hari kita bersugi sini. Masa bukan hari kita ke, macam dah lepas kan. Siapa solat wuduk dia bersama sugi, maksudnya solatnya diberi ganjaran pahala 70 kali ganda daripada solat orang yang tidak bersugi. Sama ada bersugi dengan kayu sugi ke, ataupun bersugi dengan buruh gigi ke, tak apa belakalah. Asalkan bersugi. Kalau orang nak cermat lagi, sebelum takbir tu dia sugi lagi. Sekurang-kurangnya ketika wuduk lah. Ketika wuduk tu bersugi. Maksudnya berapa kali kita bersugi? Paling kurang 5 kali sehari. Guna kayu sugi tak apa, guna brus gigi pun tak apa, guna brus gigi pun tak apa, asalkan menepati kaedah apa tu kesat ataupun kesat untuk kita menyucikan gigi tu. Kita terus ke azan? Teruskan. Teruskan. Baik. Ini sunat belaka. Ya. Sunat basuh tangan. Kemudian apa lagi sunat lagi? Masuk air ke hidung, kemudian keluar balik. Itu sekiranya tidak berpuasa. Tapi kalau berpuasa, tak perlu dibuatlah. Sebab dia berlawanan dengan syarat sah puasa. Berlawanan dengan perkara-perkara wajib. Perkara syarat sah puasa lah. Maksudnya kalau masuk air ke hidung, sampai ke dalam ni, boleh membatalkan puasa. Kalau setakat tepi-tepi, tak apa lagi. Sampai ke dalam, sampai ke tempat lembut ni, boleh membatalkan puasa. Jadi kalau tersedut tu, dia sedut sikit, boleh tahan, tak apa lagi lah. Tapi jaga-jaga, lebih baik jangan buat. Tak masuk tepi-tepi sahajalah. Ya. Jadi kalau puasa tak perlu buat untuk masuk air ke hidung. Dan hembus balik, jangan masuk hidung tak hembus. Pengsan nanti. Masuk hidung. Kemudian terutama sekali pada ambil wuduk pada waktu pagi, waktu subuh, sebelum subuh. Elok sangat masuk air ke hidung. Sebab apa? Dia boleh mengganggu solat kita. Macam mana? Dia boleh kadang-kadang terkeluar kahak lah, terkeluar hingus lah. Sebab kalau terkeluar hingus daripada hidung ni, dia tak boleh telan. Dia kena keluarkan. Jadi itulah kena bersihkan betul-betul hidung tu. Jadi anggota zahir. Kalau air liur tak apa pula. Okay. Itu yang sunat, ya, sunat. Kemudian barulah basuh muka. Bila basuh muka, dia mulai dengan niat tu tadi. Niat tu masuk dalam bab rukun. Bab wajib. Kalau tak niat, lupa niat. Kemudian basuh muka habis, basuh tangan kanan, basuh tangan kiri. Lepas tu apa lagi? Basuh kepala. Baru dekat basuh kaki dah. Basuh kaki baru ingat, niat tidak lagi. Maka kena ulang semula lah. Kena buat basuh muka balik. Kena ulang semula. Sebab niat tu fardu, rukun. Dia tidak sunat. Kalau sunat tak apa, tinggalkanlah tak apa. Tapi hak rukun ni tak boleh tinggal. Nak kena buat semula. Buat basuh muka semula, niat semula. Lepas basuh muka semula, jangan pergi kepada kaki. Sebab kaki tadi kan, kena lalui semula dah. Tertib dia tu. Lepas muka, basuh tangan kanan, basuh tangan kiri. Apa ni? Lepas muka, yalah, kiri, kemudian kepala. Mana kena lalui tertib seperti biasa. Tak boleh langkau, tak boleh songsang. Tak boleh langkau-langkau, tak boleh songsang. Okay. Jadi, sekurang-kurangnya niatnya, nawaitu raf'al hadathi. Adapun nawaitu raf'al hadathi asghari. Itu paling tepatlah sebab apa? Hadas kecil. Dalam hati kita berniat saja aku mengangkat hadas kecil. Disebut. Jadi hadas kecil ni asghari lah di atas tu. Kalau nawaitu raf'al hadath, saja aku mengangkat hadas saja. Tak sebut hadas kecil. Tapi kalau hadas kecil asghari. Ataupun wudu, saja aku wudu kerana Allah Ta'ala. Atau dikatanya nawaitu raf'al hadathi istibahatis solah. Saja aku mengangkat hadas kerana mengharuskan solat. Okey, ini untuk apa niat ni? Niat ni ialah untuk orang yang istihadah. Orang lelaki ke orang perempuan ke yang istihadah, inilah niat dia. Saja aku mengangkat hadas kecil untuk mengharuskan solat. Jadi orang istihadah ni maksudnya tempoh haidnya lebih daripada 15 hari. Ataupun kurang daripada 1 hari, 1 lahzah. Ya, itu istihadah. Ataupun masalah-masalah lain lah, terkucil ke apa ke, itu istihadah juga tu.
Jadi nak kena ambil wuduk, niat dia lagu ni. Dan wuduk dia, untuk satu wuduk boleh pakai untuk satu semayang fardu. Dan boleh buat solat sunat sebanyak-banyak. Dan boleh pegang Quran, boleh baca Quran, tak ada masalah. Cuma solat fardu saja satu solat. Dan bila dia nak ambil wuduk tu, dia kena bersihkan dulu istihadah dia. Bersihkan dulu, salin, maknanya pakai seluar lain ke, bersihkan istihadah dia. Kemudian dia buat tu setelah masuk waktu, setelah azan, setelah masuk waktu, baru dia bersihkan. Jadi masuk waktu yang kedua, waktu asar pula, kena buat perkara yang sama. Jadi satu solat fardu dan boleh banyak kali solat sunat ataupun pegang Quran, baca Quran boleh. Baik, itu untuk istihadah. Termasuk juga orang istihadah ni, orang yang tak boleh apa ni, tak boleh tahan angin, sentiasa keluar angin. Itu istihadah juga, sentiasa keluar angin. Ada doa dia bagaimana supaya boleh mengatasi masalah itu. Jadi kalau orang nak pergi umrah ke apa semua, dia amalkan doa macam itulah, supaya tidak mengganggu wuduknya. Atau barang sebagainya. Jadi niat yang atas ke, niat yang bawah ke, atau niat-niat yang seumpamanya lah. Dan tempat niat itu dibesertakan. Ini penting. Tempat niat itu dibesertakan dengan permulaan daripada membasuh muka. Seperti yang telah terdahulu sebutnya itu. Permulaan, letak air sampai je ke muka, mulalah hati kita berniat saja berwuduk Allah Ta'ala. Permulaan, bukan yang kedua, ketiga, tidak. Itu wajib. Itu maksudnya rukun yang pertama ialah niat. Baik. Rukun yang kedua ialah membasuh muka seperti yang telah dahulu sebutnya itu. Jadi cumanya walaupun dia duduk nombor 2, tetapi dia serentak. Maksudnya niat ketika basuh muka. Bukannya niat dulu basuh muka kemudian, tidak. Niat di dalam niat ketika membasuh muka. Macam solat juga. Niat ketika takbiratul ihram. Allahu Akbar. Dalam tu ada qasak, ta'arud dan ta'yin. Saja aku solat fardu isyak, ikut imam. Dalam kalimat takbiratul ihram. Allahu Akbar. Bukan dahulu, bukan kemudian. Itu dipanggil muqaranah. Muqaranah urfiyah. Baik. Jadi kedua ni membasuh muka seperti yang telah dahulu sebutnya itu. Jadi samalah rukun apa tu dia punya kaifiat basuh muka tu kita dah lalui dah, ya, kena rata seluruh muka kita. Yang ketiga membasuh, jadi rukun yang ketiga membasuh kedua tangan serta kedua siku. Jadi basuh tangan mulai daripada tapak tangan, jari-jari tapak tangan sampailah siku. Jadi siku tu termasuk anggota wuduk. Itu dia kata membasuh kedua tangan serta kedua siku seperti yang disebut dahulu itu. Itu bab rukun. Dan jangan ada sesuatu pun yang menghalang. Muka pun sama juga, tangan pun sama juga, jangan ada sesuatu pun yang menghalang daripada air, daripada terkena air. Yang ke membasuh kedua tangan. Yang keempat menyapu setengah. Bila sebut sapu ni tak sama basuh. Basuh ni maksudnya kena rata. Genyah. Tu maksud basuh. Maksudnya kalau apa tu bukan sekadar lalui air tidak. Jadi tangan tu nak kena basuh. Itu memang basuh tu. Tangan tu nak kena gosok. Tu basuh. Tapi kalau misalnya kita lalu saja dengan air, kita nampak dia tu rata, tak apalah, memadailah. Cuma tak adalah pahala sunat membasuh tu. Tapi kalau kita lalukan air, kita tak cermat, tiba ada tempat yang terlindung, yang tak kena bawah siku, dekat ujung siku ke, atau dekat belipat siku ni ke, tak kena, maka tidak sah lah. Itu dia suruh kita gosok tu. Ataupun celah-celah jari. Ada cincin ke, lindunglah dia. Ada jam ke, ada gelang yang melekat ke. Itu dia. Itu katakan basuh. Tapi yang rambut ni, kepala ni menyapu setengah. Setengah ni maksudnya bukan setengah sebelah tu, tidak. Ke sebelah tu payah nak ukur. Setengah ni maksudnya sedikit, beberapa helai rambut. Tapi bukan maksudnya rambut kepala lah. Maksudnya rambut di atas kepala.
Memadai rambut itulah rambut atas kepala. Menyapu setengah daripada kepala ataupun rambut yang pada had kepala. Ha, jadi kalau kita ambil wuduk tak nak buka tudung, boleh tenyih ke tepi-tepi zam gitu. Tepi manalah asalkan ada bahagian kepala. Ha, katanya katanya ada sejenis bahan rebonding. Bahan rebonding. Ajar-ajar tahu ke rebonding ni apa? Tahu ya? Ustaz yang baru tahu ya. Katanya bahan rebonding untuk meluruskan rambut tu, dia ada satu bahan yang boleh menyebabkan kalis air. Sebab bukan senang rambut kerinting macam Maggie tu tiba nak jadi lurus kan. Bukan senang. Jadi guna alat tu, guna teknik tersebut, teknologi tersebut, jadi seolah-olah macam bahan tersebut dia menyaluti rambut. Maka rambut yang degil degil pula. Rambut yang bergulung-gulung tu sekejap dalam masa, bukan sejam, katanya 4 jam nak boleh kebuat tu. Dalam masa 4 jam dia lurus. Lurus dia. Rupanya ada bahan yang menyaluti rambut tersebut menyebabkan dia jadi rebonding, jadi lurus. Kalau diguna alat pemanas, dia tak tahan lama, walaupun dia masih lagi berikal-ikal. Katanya lah yang sebut tu pun ustazah juga. Saya dengarlah dia ceramah. Jadi dia lebih tahulah, dan dia pun tanya dengan orang yang buat salon rambut tu, memang betul dia kata ada. Jadi bila begitu maksudnya dia kata saya pun setujulah apa dia sebut tu. Bila ada bahan tersebut, dia seolah macam orang perempuan pakai apakah? Kuitik liquid paper pula. Kuitik, pakai kuitik kan. Kadang-kadang saya terharu, sedih bila kita kadang-kadang tengok orang perempuan, anak-anak gadis yang jadi cashier kan, tengok ada inai macam tu kan, kuitik macam tu. Maksudnya tak sentuh wuduk lah tu, ataupun tak solat lah tu gitu kan. Kesian. Sebab benda tu kena kikis. Jadi rebonding pun sama, jadi macam tu kena kikis. Jadi kata ustazah tu, dia kata kena potong lah. Potong macam rambut orang lelaki ni, potong kan. Lepas tu potong hak selebih, jangan botak dia kata. Kalau botak jadi sama orang lelaki pula. Setakat dah potong, lepas tu tunggulah dia tumbuh lagi. Maksudnya yang atas tu akan turun ke bawah, potong lagi sampailah habis. Lama seksa juga kan. Itu yang sebab belum meninggal ke meninggal. Nak pada jenazah kan, atau bukan pada jenazah, nak keadaan besar tu hal juga. Jadi janganlah sampai mencari kecantikan, menjaga kecantikan sampai memudaratkan ibadah. Sampai boleh merosakkan solat ibadah. Itu dia. Boleh sampai-sampaikanlah kepada peminat-peminat rebonding ni kan. Ustaz tahunya pakai shampoo saja, shampoo boleh jadi rebonding. Tahulah kan. Pokoknya ada alat tersebut. 4 jam nak boleh siap buat benda tu kan. Ada betul lah, ada macam macam plastik tu, dia boleh mengeraskan rambut kan. Allah Ta'ala alam. Jadi kalau betul dikatakan itu, maksudnya memang boleh memudaratkan lah, mengganggu, tidak sah wuduk, tidak sah keadaan besar, maka tidak sah solat. Itu aja. Kan? Ingat solat semudah kita sangka. Ambil wuduk terus solat kan. Kena bila kita belajar ilmu baru kita tahu syarat sahnya, syarat sah wuduknya kan. Airnya mustakmal ke, mutlak ke, muqayyad ke, kan. Banyak benda lagi. Tu hak biasa, hak dah tahu. Itu pun jangan orang tahu juga tentang mustakmal, tentang muqayyad. Pakai ambil je wuduk kan. Ambil wuduk besar. Tu dia kata tadi tu, mengecikkan air ke muka kan. Ada macam ni. Lorak kan. Ambil wuduk gitu kan. Tak tahu mustakmal macam mana. Itu bahayanya kalau tidak tidak ambil berat tentang ilmu. Ingat mudah. Memanglah solat tu mudah, Islam itu mudah, tapi jangan dipermudah-mudahkan. Jangan dipermudah-mudahkan. Baik. Menyapu setengah daripada kepala maksudnya menyapu sebahagian sikit. Memadai 2-3 helai rambut pun dah boleh dah. Asalkan rambut tu atas kepala. Jangan pula di hujung rambut panjang dibasuh hak rambut.
Tidak basuh rambut, basuh kepala. Jadi kena rambut tu tak memadai lah. Menyapu setengah maksudnya sebahagian daripada kepala ataupun rambut yang pada had kepala tu, kata pada had kepala tu. Yang kelima, membasuh kaki serta mata kaki. Maksudnya mata kaki itu iaitu buku lali itu termasuk dalam had kaki. Jadi daripada apa hujung jari dengan kuku-kuku tu sekali. Kalau kuku tu panjang, nak kena belek jenuh lah kan. Kuku panjang kuku jari panjang kan, nak kena belek lah kita. Tidak adalah kuitik-kuitik dan sebagainya kan. Kadang-kadang kaki pun orang pakai kuitik ni kan. Macam ada kuitik yang macam spotlight ada. Macam hal. Ustaz tak pernah pakai, cuma tengok je lah. Tengok gambar. Macam spotlight. Ha. Macam lampu trafik pun ada kan. Macam kain batik pun ada. Aduh. Ya. Itu dia. Tu semua tu boleh menghalang air untuk meratai anggota wuduk dan juga anggota mani hadas. Baik. Jadi membasuh kaki serta mata kaki. Mata kaki itu buku lali lah. Jadi lebihkan sampai ke betis supaya yang lebih tu ada cahaya di akhirat, di mahsyar ada cahaya dan mendapat syafaat Nabi SAW. Yang keenam, tertib. Ini jangan lupa. Tertib tu maksudnya aturan daripada yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Sebab itulah kalau kita terlupa satu rukun, terlupa basuh tangan kiri katakanlah. Dah niat basuh muka, kemudian basuh muka apa dia? Basuh tangan kanan. Basuh tangan kanan, lupa basuh tangan kiri. Itu okey, basuh rambut, basuh kepala. Lepas basuh kepala, basuh telinga kanan. Ini sunat ni kena dia tak ada di sini sebab dia sunat. Telinga kanan sunat, telinga kiri sunat. Kemudian basuh kaki. Sedang masa kita basuh kaki tu kita perasan tangan kiri kita kering. Kering maksudnya kita lupa nak basuh. Kita kena kembali semula. Ini tertib ni. Kembali semula kepada basuh tangan kiri daripada hujung jari sampailah ke siku, termasuk siku, macam tangan kanan. Lepas pada kita basuh tangan kiri, jangan terus pergi kepada kaki sebab tadi kaki kan. Kena ikut tertib balik dah. Lepas tangan kiri, apa dia? Sedikit kepala. Lepas kepala, telinga kanan, telinga kiri, barulah kaki. Ataupun bahu atas atas leher itu pun sunat juga. Kita ni disebut basuh leher itu pun sunat juga. Itu tertib maksudnya. Tak boleh langgar, tak boleh langkau, tak boleh songsang. Begitu. Baik. Adapun yang lain daripada fardu yang 6 ini, maka iaitu semuanya itu sunat muakkad. Maknanya sunat yang dituntutlah. Basuh telinga itu ke, komor, masuk air, usap air ke hidung, basuh tangan, itu sunat muakkad. Dan fadilatnya itu amat banyak, apatah lagi bila diselami dengan doa-doa yang sama, doa-doa tadi. Dan pahalanya amat besar. Dan yang meninggalkan akan dia amat rugi. Subhanallah. Amat rugilah. Sebab apa ni? Pahala belaka. Kita tak nampak pahala ni. Kalau kita nampak senang. Basuh wuduk, basuh sunat-sunat wuduk ni, lepas tu keluar di mesin ATM. Baca Quran keluar di mesin ATM. Seronok lah kan. Tengok berapa dolar masuk kan. Tapi tak boleh banding dengan duit dunia. Pahala akhirat tak sama dengan duit dunia. Dan jikalau ada cedera yang fardu itu, nescaya menyempurnakan. Dan jikalau ada cedera yang fardu itu, nescaya menyempurnakan akan dia oleh segala yang sunat itu. Maksudnya kalau yang fardu itu tidak lengkap, tidak sempurna, tapi maksud kita dah buat dah, tapi mungkin dah ada yang tidak sempurna. Dah buat dah, cuma terlepas pandang mungkin. Dan akan disempurnakan dengan yang segala yang sunat itu. Itu perlunya yang sunat. Lepas tu dah solat-solat sunat pun sama. Kalau solat fardu kita tak cukup, bila dihisap di mahsyar, Allah Ta'ala akan tanya, adakah amalan sunat, solat-solat sunat. Jadi solat sunat tu boleh membantu menyempurnakan solat fardu yang kurang. Amalan-amalan sunat, sunat hai'ah, sunat abad pun sama, boleh membantu menyempurnakan rukun-rukun solat. Maksudlah rukun-rukun wuduk ni disempurnakan, dibantu oleh amalan-amalan sunat dalam wuduk itu juga. Wallahu ta'ala a'lam. Cukup soalan tu ya, insyaAllah. Boleh ya? Boleh ya? Sambung pada subuh esok insyaAllah. Masuk pada fasal yang ketiga, pada menyatakan adab mandi junub.
Wallahu muwaffiq birahmati wallahu taala a'lam. Ada tak ada soalan ni setakat ni? Alhamdulillah. Tak ada soalan ya. Alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah. Wallahu fiikum birahmati wallahu taala a'lam. Subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال علمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين بارك الله فينا وفيكم والله فيكم برحمته والله تعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.